Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, berjumpa lagi dalam saluran saya Nak Amirul Azmi, sahabat tani anda. Okey, untuk video kali ni saya nak share dengan korang semua tentang penyakit tanaman penyakit tanaman yang menyebabkan pokok ataupun kebun abang Husin kebun terung abang Husin. Kalau korang tengok dekat belakang ni kan, terpaksa ditutup dan terpaksa dimusnahkan sebab penyakit ni. Jadi saya akan berkongsi dengan korang semua tentang penyakit ni dan apa dia punya simptom-simptom dia ke, ataupun apa yang ada dekat pokok ni penyakit ni memberi kesan apa-apa semua tu Jadi jom kita tengok apa yang boleh saya kongsikan kepada korang semua yang menyebabkan kebun abang Husin tutup untuk tahun 2020 ni betul-betul penghujung tahun ni. Jadi jom. Jadi kalau korang tengok kebun abang Husin ni ni ada tinggal baki-baki sikit lagi tinggal sikit baki apa yang ada dekat sini yang tak dikeluarkan kan. Tapi kalau korang tengok kebun para dia tu kan, semua pokok dah buang dah. Jadi memang dia balun semua tempat dua-dua pula ni sampai habis kebun yang dibuatnya, dikerjakan ini. Jadi jom kita tengok apa yang boleh saya kongsikan pada korang semua Jadi penyakit ni secara tak langsung dipanggil penyakit dalam, saya tak tahu nak panggil istilah apa Dia dipanggil sebagai Phytophthora blight Phytophthora blight ataupun Phytophthora blight. Lebih kurang macam itulah yang menyebabkan pokok ni dia jadi layu tiba-tiba, ataupun dia boleh ada sedikit kesan pada pokoknya apabila dia dah teruk Jadi macam pokok abang Husin ni, tanda dia adalah dia layu dan kita cuba rawat tak boleh nak pergi sebab hujan terlalu berterusan sampai kita tak boleh nak sembuh racun. Jadi kita surrender dulu jadi ini memang kelemahan saya dengan abang Husin sebab tak dapat nak kengkang benda ni sebab hujan berterusan je. Jadi tak apa, itu kita anggap sebagai pengajaran pada kita sebab musim pertama kita tanam okey, musim kedua okey, musim ketiga okey, dan musim keempat ni kita tumbang. Tapi tak apa. Jadi jom kita tengok apa yang boleh saya tunjukkan pada pokok ni kesan serangan Phytophthora blight. Okey, jadi kalau korang tengok ini adalah satu kesan daripada serangan Phytophthora blight Kalau korang tengok dekat sini, batang dia menjadi macam lesi ataupun kita kata macam kering, lebam kalau korang tengok dekat sini kan, sini dia segar kan, pada peringkat awal dia segar, tiba-tiba dekat bahagian sini dia jadi kering. Dekat pertengahan ni pun jadi kering. Dia macam nak kata lebam, macam lebam jugalah, tapi dia kering. Dia kering kan. Sini pucuk dia ni elok tapi dekat bahagian bawah ni dia dah mati. Jadi bila kita patahkan pun kan, kita patahkan. Okey, kalau kita tengok dekat sini kan, dia dah jadi kering Dia jadi kering. Lepas tu kalau kita cuba patahkan pun dia dah kering kan. Dah kering, nampak ni. Dah kering. Jadi dekat bahagian sini dia kering dekat bahagian pucuk ni seterusnya kan, dia hijau lagi sebab mungkin ni bahagian ni tak terkena serangan, dia tak teruk lagi, tanda tu tak ada keluar lagi. Tapi sebenarnya dalam sel-sel dia ni sebenarnya dah masuk penyakit kulat ni. Jadi tu yang menyebabkan dia jadi layu apabila bahagian sumber makanan dia dah terputus kan, sebab dia kering kan. Jadi kalau kita tengok yang lagi satu ni macam ni. Okey, kalau korang nampak ni bahagian ni sekejap saya try adjust angle yang sebaik yang mungkin untuk korang ni. Jadi kalau kita tengok yang ni, okey, dia kat bahagian ni dia okey, tapi dekat sini dia
terputus lah. Terputus. Bekalan makanan dia tu terputus. Jadi dia tak boleh nak hantar makanan dia tu kan, sebab sel-sel dia ni dah mati kan. Jadi yalah, bila jadi kering, bila kita patahkan dah rapuh. Dah rapuh dan layu lah. Jadi memang sangat-sangat sukarlah. Dia bila dia serang tu, kita nak rawat dia pun jadi susah. Lepas tu kita tengok lagi satu pokok ni. Okey, macam mana dia punya kesan dia kan. Macam ni lah kalau kita tengok. Daun dia ni nampak segar kan, segar. Lepas tu sini dia jadi kering. Dia jadi kering. Jadinya nampak memang jadi ni hang lah. Kita cuba, kita tengok bila dah kena serangan ni, kita try belah buah dia ni macam mana dia punya rupa dia. Mungkin ada sesuatu benda yang ada ke ataupun tak ada. Kita boleh tengok lah apa yang jadi kat buah ni bila terkena serangan Phytora Blight ni. Jadi saya akan potong lah buah ni. Kita tengok apa yang boleh saya tunjukkan korang semua. Okey, batang dia pun okey. Kalau kita tengok dia punya bahagian dalam dia ni kan, saya tak pasti, susah sikit nak fokus dia. Dia kering jugalah. Padahal buah ni tak cukup matang lagi, tapi dalam dia ni dah keras. Dah keras, yalah macam dah tua buah ni kan. Sebab dia tak boleh nak hantar nutrien makanan tu kan. Jadi memang payah lah. Jadi kita tengok, kita try belah buah ni, apa yang boleh kita jumpa. Mungkin ada lalat buah ke apa kan. Tu biasalah. Kita nak tengok dari segi serangan kulat dia tu. Okey, dari segi serangan buah tak nampak lah lagi dia punya ni, dia punya kesan dia. Yang ini untuk buah ni. Mungkin yang buah lain nanti mungkin boleh saya tunjukkan lah kalau saya ada jumpa. Jadi kita tengok bahagian pangkal dia kan, bahagian pangkal dia. Jadi kalau kita tengok bahagian tangkal dia ni kan, dia dah keras lah, dia jadi macam kayu. Padahal buah tak cukup matang lagi, dia mengeras. Mungkin sebab nutrien tu tak dapat lah. Nutrien tu tak dapat. Jadi kita tengok, saya akan cari yang mungkin boleh dijadikan sampel untuk korang semua lah. Okey, saya ada jumpa satu ni. Ini mungkin dia punya serangan tu lah. Nampak macam teruk. Pada masa sama, ini yang lalat buah pun ada juga ni, ulat pengorek buah pun semua. Jadi saya try tunjukkan pada korang semua lah. Jadi kalau kita nampak, ini dia ada juga kena ulat korek buah. Tapi kita boleh tengok daripada segi serangan dia kan, nampak dia jadi macam lembik. Lembik dan lebam lah. Pada masa sama, yang ni pun dia punya tangkal dia ni pun keras, jadi macam kayu. Sebab nutrien tak sampai lah nak hantar kan. Jadi kita try belah, tengok apa yang boleh kita nampak. Memang jadi lembik sangat lah. Okey, bila kita kepak macam ni kan, dia jadi macam warna coklat. Bakteria kulat, boleh saya panggil bakteria ataupun kulat lah. Dia dah makan bahagian dalam ni. Jadi kita try belah lagi. Okey, dia jadi macam ni lah. Jadi macam ni, lembik dan berair lah. Dalam dia ni dah rosak penuh, sepenuhnya dah rosak. Jadi kalau korang tengok, ini lelompat daun tak salah saya ni. Saya pun tak berapa nak nampak lelompat daun. Jadi itulah, dia tak berulat kan, tapi bila kita tekan tu dia jadi berair kan. Jadi berair. Jadi ni hasil daripada bakteria ni lah, Phytora Blight ni. Dekat pokok cili pun ada bakteria ni.
Jadi kita akan cubalah kerat dia punya batang ni. Kita tengok dia punya dalam bahagian batang dia ni jadi macam mana kan. Mungkin ada sesuatu yang mungkin boleh saya tunjukkan pada korang semua lah. Dekat bahagian batang yang elok nampak macam segar ni macam mana. Lepas tu kat bahagian yang kering ni macam mana kan. Jadi jom kita tengok apa yang boleh saya tunjukkan pada korang semua lah. Kita try cubalah dengan pisau yang ada kecil ni. Saya try lah potong bahagian yang paling besar tu, bahagian pangkal dia jadi macam mana. Jadi kita ambil dululah kat bahagian sini. Kita tengok. Ni kita buang lah. Kita buang kan. Jadi apa yang boleh saya tunjuk dekat sini. Saya try belah lah dulu dia punya batang ni. Kita tengok. Kalau kita tengok yang ni kan, ini dia kat bahagian segar dia. Bahagian segar dia ni nampak macam dia punya span dalam ni kan, dia dah mula kena jangkitan lah. Padahal kita nampak dekat luar dia ni segar lagi ni, hijau ni, elok lagi. Tapi sebenarnya dia dah menjangkiti masuk bahagian dalam lah. Jadi kalau kita tengok dekat sini dia memang nampak ni lah, nampak segar kat bahagian luar dia. Tapi sebenarnya dia dah menjangkiti masuk dalam lah. Tinggal nak masa nak kering je lah. Nak kering. Jadi kalau kita tengok dekat bahagian yang kering ni pula, ni dia macam lembik sikit dekat permulaan dia ni kan. Dia jadi macam lembik dan lebam, macam besi lah orang panggil. Jadi kita try belah dia. Kita tengok apa yang boleh saya tunjuk dekat bahagian sini lah. Jadi kita tengok dekat bahagian yang terkena ni lah, terkena bahagian kering ni lah. Jadi dekat bahagian kering ni kalau kita tengok, nampak ni, dia dah macam rompong kan. Dia macam rompong. Sekejap saya try tengok fokus. Dia dah rompong ni, dia dah kering. Ni pun dah kering. Dia dah jadi kosong. Ni pun jadi kosong lah. Kalau kita tengok dekat bahagian luar dia pun, bahagian kulit dia ni pun dah kosong, dah mati. Jadi memang kalau kena penyakit ni memang kira macam kalau kita mungkin kita boleh kata kencing manis lah. Kencing manis kan, dia kaki jadi busuk ke apa ke tu. Jadi ni lebih kurang macam tu jugalah. Dia dah makan kita punya kulit dan sel-sel dalam dia ni. Jadi memang tak boleh buat apalah bila dia dah serang bahagian dalam ni. Jadi jom kita tengok, kita cuba belah dekat bahagian dia punya pangkal ni kan. Jadi kita cubalah, kita potong dulu. Kalau korang nampak pun, ni pun batang dia ni pun dah kering, dah mula kering kan. Padahal kalau ikutkan nampak macam segar je lagi ni. Nampak segar je. Tapi kita cuba dekat bahagian pangkal dia lah, dia jadi macam mana. Saya ambil bahagian sini dulu. Bahagian sini nampak macam dia pun dah mula nak kena ni. Mula nak kena kan. Nampak macam mula nak kena. Tapi kalau kita belah dia ni, kita rasa memang dia macam rangup, macam kering. Bila kita potong ni, dia tak segar kan. Dia dah jadi, yalah, dah jadi macam tak berapa ni sangat. Kalau kita tengok ni, nampak dia dah mula mengering lah. Dah mula kering kat bahagian batang ni. Maknanya bila kita terkena serangan ni, dia akan balun semua bahagian ni. Jadi memang agak sukar lah kita nak kawal dia.
ditambah musim hujan ni memang yalah, tak dapat nak buat apa ni, nak meracun apa semua pun tak boleh. Jadi tengok dia jadi kering. Memang ada setengah tu dia tua dah batang dia ni, tapi tua dia dah kering tau, macam tak ada zat yang membasahi dia ni. Kalau kita pokok sihat ni dia ada basah ni tak ada. Jadi kita ambil bahagian pangkal dia. Bahagian pangkal dia kita tengok macam mana. Okey, ni bahagian pangkal dia. Kita tengok apa yang boleh kita jumpa. Okey. Jadi bahagian pangkal dia macam ni lah. Dia punya ni pun dah jadi macam kecoklatan Dia dah mula masuk, dah ada serangan tu kan. Jadi memang tak ni lah, dah tak sihat lah. Pokok dah tak sihat. Kita tengok kulit dia ni pun tak sehijau macam biasa. Dia bila dia dah kena serangan tu memang habis lah. Okey, jadi kalau korang tengok daripada situ, sebenarnya terdapat pelbagai cara sebenarnya serangan Phyto Black ni kan. Phytophthora Black ni, Phytophthora Black ni dia serang pokok. Okey, yang pertama dia boleh masuk melalui pucuk ataupun dekat okey, dia boleh masuk melalui pucuk lah. Pucuk ataupun bahagian akar yang sel yang sihat lah. Kenapa saya kata masuk pucuk? Masa dia tengah kecil kan, dia tak keluar lagi kan, masa macam ni dia akan masuk melalui sel ni yang lembut-lembut ni semua ni. Jadi dia membiak dekat situ lah, dia punya bakteria tu. Lepas tu bila pokok ni membesar kan, dia memanjang jadi macam tu kan, memanjang. Jadi sebab tu dia nampak kita kena dekat bahagian bawah ni. Sebenarnya dia dah masuk dekat bahagian hujung ni, tapi sebab kadar membiak bakteria tu dia lambat sikit. Jadi pokok ni membesar, dia akan jadi bahagian tengah ni sebab dia dah memanjang pokok tu kan. Pokok tu dah besar. Jadi yang kalau macam ini kita masih boleh kategori, kita masih boleh rawat lagi lah. Kebiasaannya boleh rawat lagi lah kalau kena macam ni. Tapi kalau dia kena bahagian dekat, dia masuk melalui bahagian akar, jadi memang sangat susah lah. Memang sangat-sangat susah kita nak rawat sebab simptom tu kita tak nampak daripada awal kan. Kalau dia kena dekat bahagian batang dia tu, dekat bahagian pucuk ke apa ke, dia tiba-tiba dia layu tu, tak ada masalah. Tapi kalau dekat akar ni, bila dekat akar, korang tengok bahagian, bila korang tengok tu waktu macam ni lah, kata contoh bahagian belah petang ni, nampak macam pokok nampak segar, elok je, tak ada apa-apa, nampak bersih je dia punya pokok dia kan, tak ada apa-apa serangan kulat. Tapi pagi esok korang datang bangun tu, bila matahari tu naik, tahu-tahu dah layu lah. Padahal sebelum subuh, masa subuh tu elok je segar, matahari naik je terus dia layu. Dan bila dia layu tu bukannya layu sepokok, dua pokok, dia terus dia kena sampai 50%. Jadi memang sangat sukar lah sebenarnya kita nak kenal pasti bila kena serangan ni. Dia serangan Phytophthora Black ni dia lain, dia berbeza dengan serangan layu bakteria. Jadi memang sukar lah, memang sukar kita nak kesan. Jadi macam Abang Husin ni, dia dekat pertengahan bulan 11 hingga bulan 12 ni tak boleh nak buat meracun kulat ke apa ke kan. Kita dah memang tahu dah bila Abang Husin tunjuk jadual saya yang dia dah culas meracun, kita tahulah memang kebun ni akan lingkup lah. Tapi kita cuba juga selamat, tapi nak buat macam mana, kita anggap ni kelemahan kita lah, tak boleh nak kekang penyakit ni. Jadi
yalah, tak boleh nak cakap apa lah. Jadi ambil keputusan kita catas semua daripada kita rugi teruk lah. Rugi teruk. Jadi saya rasa saya nak pergi jumpa Abang Hussein sekejap. Kita nak sembang-sembang dengan dia. Mungkin ada apa benda yang dia nak kongsikan lah pada korang semua. Mampu tak boleh buat. Abang sirang air kosong je? Air kosong je. Dia ada masak. Jadi kita tengok ni. Abang Hussein ni tengah menyiram pokok yang ada ni. Kalau korang tengok ni pun sama dah kena Pokok uji gaji. Ni kira dah jadi uji gaji lah ni. Ini mungkin dekat, kalau korang tengok ni, mungkin dekat sini dia belum, serangan dia tu tak kena bahagian akar lagi. Sebab dia tak layu. Dia masih boleh Kena sini. Boleh ni lah. Tapi dia kena dekat bahagian pucuk ni lah. Ranting. Dekat ranting ni asalnya. Dia dah kena kat sini. Jadi yalah, mungkin dia tak masuk lagi dekat bahagian akar. Bahagian akar. Tapi yang sebelum ni, kalau tengok dia dah kena bahagian kat sana tu. Kat sana tu. Dia tiba-tiba je layu. Bang, nak tak ni interview sikit. Interview? What the hell? Okey bang, macam mana untuk musim 2021 ni? Kalah perang. 2020 ni memang kalah perang lah. Kalah perang. Perang atas. Hujan lah. Hujan ni pun tengok lah macam mana. Jadi macam mana abang punya ni? Apa cerita sikit dia punya meracun abang masa hujan ni macam mana? Tak boleh lah. Memang tak boleh ya? Tak boleh. Ya. Kita racun dia kacau balik. Dia cuci. Makna memang Tak boleh. tak boleh lama lah. Tak boleh lama lah. Jadi dekat 2 bulan hujan tu kan? Sebulan lebih. Sebulan lebih ya. Jadi agak berapa kali abang meracun bang? Alah, boleh kira. Seminggu kan sekali. Itu pun tak ada apa. Penat. Letih ya. Ya. Jadi agak abang ni macam ni, abang nak buat rawatan apa je? Ni, bersihkan je lah biar lama sikit. Biar lama sikit lah, cuti lama sikit. Tapi kalau tengok dekat belakang tu ada kokopik Mana? Kokopik nak ganti baru lah. Ni semua masuk baru. Ganti baru. Slow-slow masuk. Jadi kalau korang tengok tu, ni kokopik lama ni kita ganti lah, memang ganti yang baru lah. Yang ni kita akan rehatkan lah. Tak rehat pun ada orang nak, kita jual je lah. Jadi macam mana bang? 2021 ni agak bulan berapa nak tanam? Nak tanam lah tu minggu depan. Sana ready lah. Nampak tu, benih dah semai dah. Kita untuk tunggu dah, kita dah tahu dah. Untuk belah sana dah ready dah. Punya cepat orang tuan tanah ni dia buat kerja. Jangan delay. Jadi memang tutup buku lah bang 2020 ni. Tutup. Makna bulan 1 musim 1, musim 2, musim 3 okey. Musim 4 tumbang. Alah, kita memang tak boleh nak buat apa lah. Nak melawan hujan ni ke apa ke. Takkan kita nak tahan. Kalau korang tengok ni pun. Tak, saya tengok. Sekejap saya tunjuk Payung tu pun dah koyak. Kalau korang tengok ni, bendung. Simbolik tu. Semua keliling. Jadi memang tak boleh nak buat apa lah. Sebab memang musim hujan. Cuma penghujung bulan 12 ni dia dah kurang sikit lah. Kurang sikit. Tapi cahaya matahari pun tak banyak dapat. Okey, jadi itu sajalah video saya kali ni. Kalau ni sepintas lalu lah. Untuk pelot gantung dengan para ni, saya dah cerita dah sebelum ni. Apa yang patut kita buat lah. Jadi kita akan rawat apa semua tu lah. Jadi kalau ada apa-apa soalan dan pertanyaan, korang boleh tanya dekat bahagian ruang komen lah. InsyaAllah saya akan respon lah. Jadi ini sajalah penutup untuk tahun 2020 kebun Abang Hussein. Kita tewas lah. Boleh cerita senang tewas lah. Jadi itu sajalah video saya kali ni. Saya Nur Azmi, sahabat tani anda. Assalamualaikum.